Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pas kita membicarakan tentang ahwal, cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, cara mengingati Allah Subhanahu wa taala yang disebut tentang kedudukan atau cara duduk. Yang mana dalam pertemuan yang lepas kita telah menyebutkan antaranya cara-cara seperti at-tawarruk, duduk seperti tahiyat, cara tahiyat akhir, ataupun al-iftirash, duduk cara tahiyat awal, ataupun duduk cara al-ihtiba' dengan cara duduk seperti bertinggung, mengangkat dua lutut dan orang panggil pauk dengan tangan. Ataupun at-tarabbu' kita sebut juga duduk bersela macam biasa. Orang kita suka duduk dalam keadaan itu. At-tarabbu', stela biasalah. Okey. Kemudian oleh kerana zikir ini dia tidak berkait dengan cara duduk yang lain boleh berlaku. Dah. Sebab itu disebut dalam ayat Al-Quran qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sama ada berdiri, sama ada duduk, sama ada menyenggeng. Maknanya dalam ittija' pun boleh dalam keadaan berbaring. Yang disebut tentang Sayyidatina Aisyah. Cuma ada dua perkara yang berkait dengan duduk ni mungkin kita tak biasa dengar. Iaitu kedudukan yang dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk macam duduk biasa tetapi dilarang. Kerana apa? Iaitu dipanggil duduk disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam julus al-maghdub bi alaihim. Kedudukan atau cara duduk yang dibenci mereka itu. Maghdub maknanya benci kepada mereka. Cara duduk orang yang dibenci. Kita duduk seperti mana duduk biasa, iaitu at-tawarruk ke, al-iftirash ke, ataupun tarabbu' dengan kita meletakkan lengan kita ni, tangan ke belakang. Jadi kita orang panggil menghundur ke belakang sikit. Orang panggil tokak dengan lengan. Tapi lengan tu di belakang. Lengan pula ataupun tangan sebelah kiri. Nah, itu dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk contohnya lepas maya kita duduk tawarruk tu. Kemudian kita tangan kita sebelah kiri lah, sebelah kiri. Sebelah kiri tiada khilaf di kalangan para ulama. Kalau dua-dua, kita panggil lengah belakang, kita pun holor tangan lah ke belakang, kita nyandar dengan dua-dua, atau tukar dengan dua-dua, itu tak ada masalah, kata para ulama. Yang tak bolehnya kiri sahaja. Tukar dengan sebelah kiri, maknanya ke belakang tangan kiri. Disebut sebagai julus al-maghdub bi alaihim. Ini dengan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Shuraik bin Suwaid. Di mana ayahnya menceritakan kepada Shuraik sendirilah, Shuraik sendiri, Shuraik bin Suwaid. Shuraik bin Suwaid. Tukar sama nama Shuraik dengan Suwaid. Dia lebih kurang bacaan dia dah. Iaitu ketika mana dia duduk jalisun wa qad wada'tu. Dah. Aku meletakkan tangan aku yang kiri khalfa zahri, di belakang badan aku. Di belakang badan aku, tukaklah wattakat tu nyandar dengan tangan kiri. Maknanya badan kita ke belakang sikitlah. Apabila disebut nama tukak. Jadi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepadaku, ataqud qid'atal maghdub alaihim. Adakah kamu duduk ni, dengan kaedah ataupun cara duduk orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak ni di kalangan para ulama menyebut dalam tafsiran ataupun syarah hadis, dia tidak menceritakan panjang lebar, cuma menerima. Kata seorang ulama At-Tibi, kemungkinan itu adalah cara duduk orang Yahudi, dia kata.
Sebab al-maghdubi alaihim dalam surah Fatihah, kita baca ghairil maghdub merujuk kepada orang Yahudi. Kalau al-dhalin merujuk kepada an-Nasrani. Bagaimanapun pandangan-pandangan lain mengatakan bahawa kedudukan itu adalah kedudukan umum. Kedudukan orang-orang yang takabur, orang-orang yang fujar, orang-orang jahat, apa dia sebut secara umum lah. Sebab tu Nabi kata maghdub. Sebab maghdub ni bukan Yahudi saja. Banyak lagi. Namun begitu yang sah dijelaskan berdasarkan nas Al-Quran, maghdub itu ialah orang Yahudi. Itu yang sah dalam Quran. Bagaimanapun kita mengelaklah. Elak daripada duduk dalam keadaan begitu. Nak tokak dengan dua lengan, silakan. Nak tekak dengan lengan kanan, silakan. Cuma yang disebut ialah, atau yang berlaku kepada sahabat itu adalah lengan kiri. Ataupun tangan kiri. Tokak dengan tangan kiri. Begitulah. Dalam bab ittija' pula. Dalam bab ittija' maksudnya berbaring. Berbaring kalau kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW, maknanya boleh pergi seperti mana Sayyidatina Aisyah sebut dalam keadaan dia muttaji'ah. Maknanya nyenggelah rebah belakang. Rebah belakang tu kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin. Ini pun pesananlah kalau nak belajar Riyadhus Shalihin ada dengan lain ataupun follow kepada Abu Abbas Al-Madani, Dr. Abdul Basit. Dia ada waktu malam ni, Jumaat malam Sabtu. Semalam dia mengajar kita hadis 40. Dr. Al-Basit ni banyak sangat jadual dia sehingga kita tak terikut. Cuma Riyadhus Shalihin tu menceritakan panjang lebar berkaitan dengan cara tidur Nabi SAW. Kebetulan tajuk sekarang ni pun cara tidur Nabi. Cara tidur Nabi. Hadis yang ke-819. 818. Itu ada disebut dalam Riyadhus Shalihin. Cuma ada disebut malam baru ni memang disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin. Apabila disebut al-ittija' maknanya rebah belakang lah. Apabila rebah belakang ada satu rebah belakang ataupun berbaring lah. Kita panggil berbaring. Yang dilarang oleh Nabi SAW, iaitu dija'atu ala batni. Dija'atun ala batni. Ni kena terjemuh molek. Bagi orang yang belajar bahasa Arab, okeylah. Kalau terjemuh secara literal biasa, agak bunyi tak sedap. Iaitu tidur atas perut. Bahaya lah. Tidur atas perut. Perut kita sendiri ni. Bukan perut orang lain. Itu maksudnya. Ala batnin. Maknanya tidur. Tidur nerak lah mudah. Tidur nerak. Tidur nerak ini tidur yang kalau jadi kebiasaan. Itu memang dilarang oleh Nabi SAW. Kalau kau nak betul belakang sekali-sekala duduk nerak, sakit belakang duduk nerak, tak ada masalah. Tapi kalau membiasakan ini, kata para ulama, itu adalah makruh. Makruh. Dia kita kalau nak orang panggil suruh anak-anak jerit, memang kena nerak lah. Kalau duduk betul jerit atas perut lah. Itulah. Jadi, dija'ah ala batni ni, diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi dan disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-817 tak silap hamba ya. Dalam hadis tu iaitu Ya'ish bin Tighfah nama dia. Tighfah Al-Ghifari, dia kata ana muttaji'un, aku duduk di masjid dalam keadaan tidurlah berbaring itu ala batni. Makna duduk nerak ala batni, atas perutku. Mana perut duduk bawah belakang lah ke atas lah. Jadi iza rajulun yuharrikuni, ada mari seorang lelaki yuharrikuni birijli, kuih dengan kaki, faqala innaha dij'atun yabghuduha Allah. Ini tidur lagi ni tidur yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa nazartu, maka aku tengok, katanya Ya'ish tu kata aku pun tengok siapa dia ni. Kuih aku dengan kaki ni. Rasulullah dia kata. Rupanya Rasulullah yang kuih aku tidurlah keadaan begitu. Itu teguran. Jadi secara umum ulama mengatakan dia adalah makruh. Itu berkata kedudukan lah. Kita tengok kedudukan lah yang untuk berzikir. Dija'ah secara umumnya dibenarkan, tetapi dija'ah secara menerak ni adalah bid'ah yang dimakruhkan. Okey, itu dalam keadaan duduk kita. Jadi kita sambung pertemuan kita pada hari ini berkaitan dengan tempat pula. Tempat untuk kita berzikir atau mengingati Allah Subhanahu wa taala, berzikir an yakuna al-mawdi' alladhi yadhkuru fihi khaliyan nazifan.
Dua hal disebut situ, tempatnya khalian nazifan, tempat yang sunyi daripada keriuhan, nazifan, dan tempat itu pula bersih. Kenapa? Fa innahu a'zamu fi ihtirami dzikril mazkur. Sebagai penghormatan kepada zikir yang kita nak baca ini, nak sebut. Sebab zikir-zikir ni merupakan apa dia panggil, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang suci, sesuailah dengan tempat yang suci. Walihadza mudiha az-zikru fil masajidi wal mawadhi' asy-syarifah. Oleh kerana itu elok benarlah. Maknanya dipuji berzikir itu pada masjid-masjid dan tempat-tempat yang yang dimuliakan, tempat yang eloklah, tempat yang elok. Cuma kalau kita merujuk kepada syarah dia, tempat yang elok ini, ada satu tempat yang disebut sebagai, mungkin kita tak boleh nak buat lah, tak boleh nak buat tempat kita ni, iaitu disebut oleh pensyarah kepada kitab Al-Azkar ni, oleh Ibnu Ailan Ad-Dimashqi. Dia kata ma'athir an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat-tempat hak mana-mana Nabi dulu pergi. Nabi duduk situ, Nabi berzikir situ. Nak cari tak ada lah, kita Nabi tak mari pak kita ni. Tapi tempat yang mulia lain okeylah. Antara juga disebut oleh Ibnu Ailan, dia kata kaghari Hira. Dia sebut seperti gua Hira. Jadi kita ni janganlah nak cari gua-gua lain lah. Dah betapa semula lah. Dah. Jadi hak tu hak jelas. Jelas, iaitu ghari Hira, tempat Nabi. Dia panggil ma'athir. Ma'athir tempat peninggalan yang Nabi pernah buat situlah. Seorang yang sangat obses kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana saja Nabi pergi, mana saja Nabi duduk, Ibnu Umar. Dia tak boleh tengok Nabi buat gitu, dia akan buat tiru. Dia panggil tiru cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam banyak riwayat. Nabi duduklah mana, tempat mana? Orang tanya, "Apa Nabi? Awak duduk sini?" Saya duduk sebab Nabi dulu duduk sini. Dia sangat itu. Jadi kita nak cari tempat tu payahlah. Cuma apabila mawadhi' asy-syarifah ni, tempat-tempat yang dimuliakan ni secara umum lah. Mungkin tempat kita semaya di rumah kita. Tempat-tempat bilik bacaan kita ke apa. Itulah secara umum. Dia tidak secara khusus. Waja'a al-Imam al-Jalil anil Imam al-Jalil Abi Maisarah. Abi Maisarah ni nama dia Syurahbil Al-Hamdani Al-Kufi. Kata dia, la yazkurullah ta'ala illa fi makanit tayyib. Janganlah kamu ataupun tidaklah menyebut Allah Subhanahu wa taala, tidak berzikir kepada Allah illa fi makanin tayyib, melainkan tempat yang elok. Dah. Begitulah disebut. Begitu juga wayam bari, sepatutnya sayugia, iaitu an yakuna famhu nazifan. Mulut yang kita mengucap, sebab zikir kita sebut sekarang zikir dengan lidah. Zikir dengan lidah, zikir dengan mulut lah. Nazif, mulut pun bersih. Fa in kana fihi taghayyur, sekiranya ada perubahan bau mulut, azalahu bisiwak, hilangkanlah dia itu dengan bersugi atau gosok gigi. Wa in kana fihi najasah azalaha bil ghusli, sekiranya ada najis-najis duduk di mulut kita, boleh jadi darah gigi ni kena mulut ke, ataupun ada kudih ke basuh dulu, ada nanah lah misalnya. Azalahu, hilangkanlah dengan basuh. Dah. Sekiranya dia berzikir, falau zakara walam yaghsilha, dan tidak basuh najis itu, fahuwa makruh wala yahrum, tidak haram, makruh sahaja. Sekiranya baca Quran, baca Quran kan sebahagian daripada zikir, antara zikir yang utama juga. Wa fahmuhu najasun, dan wa fahmuhu najas, ada najis pada pada mulut ni. Kurihal qiraah, maknanya dilarang baca. Dari sudut pengharamannya ada dua wajah, dua pendapat. Dah, bagi imam mazhab Syafi'i, as-sahhuma lam yahrum. Yang paling sahih tidak haram, makruh sahaja. Tapi kita pun tak suka juga dalam keadaan darah mungkin di mulut kita nak berzikir. Basuhlah. Itu cara terbaiklah. Disebut cara terbaik. Kemudian an-nazik mahbub fi jami'il ahwal. Faslun. Ketahuilah olehmu, wahai saudaraku,
Sesungguhnya zikir itu disukai atau digalakkan pada setiap keadaan. Illa melainkan pada ahwal warada syar'u yang syarak mengecualikannya. Jadi nazkuru minha, kami sebut, kata Imam Nawawi, kami sebut secebis atau sedikit sahaja di sini, torfan, yang akan disebutkan nanti dalam bab dia. InsyaAllah. Fi abwabihi insyaAllah. Famin zalika di antaranya, annahu yukrahu zikr. Dimakruhkan berzikir. Makruh di sini maksud zikir bil lisan. Zikir bil qalbi tak ada masalah. Mana-mana pun boleh. Dalam hati. Dalam hati. Dalam hati ni sebenarnya besar juga. Walaupun afdal zikir ni dengan lisan, kalau gabung dengan dua-dua tu lagi baguslah. Dua-dua. Lidah menyebut, hati mengingat. Lidah menyebut, hati mengingat. Itu paling afdal sebagaimana disebut sekarang ini. Tapi kalau tak boleh juga, dia kata, kalau sebut lisan saja, hati lalai. Lebih baik hatilah kalau gitu. Ada. Kalau hati menyebut, dia setiap ingat dalam hatilah. Sebabnya kalau kita melihat, ada satu kitab yang Ustaz Din biasa baca. Kita tengok dia, Ustaz tengok dia bawa semua kitab tu. Katakan dia baca, kitab daripada Al-Imam Suyuti. Rahimahullah. Ini mungkin kita tak sedar. Mengingat dalam hati ni besar juga. Besar. Sebab hati yang mengingat ni dia tak ada lala lah. Sebab dia hati. Yang lala ni lidah menyebut. Lidah menyebut boleh jadi hati lalai. Jadi besar juga. Disebut dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Al-Budurus Safirah fi Ahwalil Akhirah, ditulis oleh Al-Imam Suyuti. Tak silapnya Ustaz Din baca di dalam kuliah dia. Ustaz Syamsuddin kita lah. Dia duk bawa tu semua tu. Iaitu berkaitan dengan fadluz zikir al-khafi. Kelebihan zikir al-khafi. Yang mana malaikat tadi nak catat. Malaikat hafazah ni, jaga ni, dia catat hak benda zahir. Hak bunyi dia boleh catat. Tapi hak sembunyi ni tak boleh. Dia pun tak tahu. Sehingga di hari akhirat nanti disebut dalam kitab itu, dia kata, katanya Allah Ta'ala kepada malaikat ni, hafazah lah, yang jaga, innalaka indi hasanan. Sesungguhnya bagi engkau di sisi aku ada kebaikan. La ta'lamuhu, kamu pun tak tahu. Dah. Wa ana ajzika bih, dan aku akan yang membalasnya. Ni, kamu tak tahu, aku yang balas. Maknanya dalam hati ingatan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga ada nilai besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mulut kena sebut. Mulut hak kita di mulut kita panggil sebut. Hak dalam hati zikir tu kita panggil ingat. Dalam terjemah bahasa kita lah. Perkataannya samalah, zikir belaka. Jadi zikrul lisan wa zikrul qalb. Jadi kita sambung lagi. Hak mana tempat-tempat yang dilarang? Halatal julusi ala qada'il hajah. Ketika mana duduk nak buang air. Tak berzikirlah situ deh. Duduk nak buang air. Dah. Wa halatil jima'. Ketika mana berjima'. Jadi sebelum tak ada apalah baca doa ke apa, jangan semasa. Dah. Halatil jima'. Wa fi halatil khutbah. Ketika mana khatib dia baca khutbah. Tak usahlah duduk sibuk-sibuk kita untuk berzikir lagi dah. Subhanallah, alhamdulillah. Khatib dia baca khutbah. Al-mashghul la yushghal. Larangan ini, orang yang sibuk tidak boleh disibukkan lagi. Patut sibuk dengan khutbah. Larangan ini, kata para ulama sebenarnya jelas. Turun satu ayat Al-Quranul Karim dalam surah Ali Imran ayat 204. Fa-idza quri'al Qur'an wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibaca kepada kamu Al-Quran, fastami'u, hendaklah kamu dengar, wa ansitu, kamu senyap dia. Kata para ulama ahli tafsir, dia kata ayat ni turun berkaitan dengan khutbah. Sebab itulah beringatlah apabila khutbah kita orang panggil isra'. Isra' ni memberi fokus kepada khutbah yang dibaca. Kepada khutbah yang dibaca. Ini salah satu daripada sebab nuzul ayat ni, kata turun kepada semasa khutbah. Untuk ataupun sebab khutbah. Ilat tu dia tu suruh dengar khutbah. Itu.
Itu pun liman yasma'u sautal khatib, bagi orang yang mendengar suara khatib. Boleh jadi dia duduk jauh dan tak dengar suara khatib, itu dah keluar daripada perbincangan. Maknanya dia nak zikir-zikir lah, tak dengar. Jauh tak dengar suara suara khatib. Zaman sekarang ni ada speaker. Boleh jadi mungkin speaker kau mikrofon punah kau, dia duduk jauh. Dia boleh berzikir. Itu dia panggil khuruj minal khilaf lah. Keluar daripada khilaf. Wa fil qiyami fi salah, begitu juga ketika berada dalam qiyam ila salah. Maknanya dalam sembahyang. Kenapa? Sembahyang ni dia ada bacaan-bacaan dia sendiri. Bacaan-bacaan yang ditentukan. Ya, sudah ditentukan. Wa fi halatin nu'as. Begitu juga dimakruhkan atau dilarang. Ada makruh, ada haram. Ya? Jadi dia sebut sikit saja. Dia akan ada dalam bab dia nanti. Wa fi halatin nu'as, ketika mengantuk pun juga dilarang daripada berzikir. Larang daripada ketika mengantuk. Berzikir ketika mengantuk. Dilarang. Wala yukrahu fit tariq, dan tidak dilarang di jalanan. Sebab tu disebut tadi hak terbaiknya tempat sunyi. Tempat terbaik, tempat sunyi dan tempat bersih. Namun tidak dilarang. Tidak dilarang. Boleh juga. Ada pandangan kata boleh juga, walaupun ada hadis-hadis yang disebut larang. Namun Imam Nawawi memilih boleh. Bukan afdal ni. Boleh. Tidak dilarang fit tariq, di jalan. Maknanya boleh berzikir. Sama ada kita tu maran, kita berjalan, ataupun kita julus fit tariq, kita duduk tepi jalan. Tempat tepi jalan ni orang ramai. Orang lalu lalang dah. Dia panggil tempat, dia panggil mazhab. Mazhab ni tempat orang gimari. Tempat orang gimari. Boleh kita sendiri hak jalan boleh berzikir. Dan hak kita duduk tempat orang jalan lalang pun boleh berzikir. Boleh berzikir. Wala fil hammam, makna wala yukrahu, tidak dilarang juga fil hammam, di bilik air. Diterjemuh dengan bilik air. Hak ni perbincangan hangat di kalangan para ulama. Sebabnya kita sebenarnya kita kena lihat. Boleh kau ustaz tandas tu? Ini perbincangan para ulama yang panjang lebar berkaitan dengan perkara ini. Kita sebut bilik air rumah kita ada tandas lalu. Di kalangan para ulama menyebutkan pendapat yang paling masyhur, hak semati-matinya kalau sekiranya tandas, itu memang dilarang keras. Dalam bahasa Arab ia tak sebut hammam kalau tandas. Dia sebut al-khala' ataupun mirhab. Hak tu buka pintu ni duduk lalu. Buka pintu cokoh lalu. Cokoh. Tu tak boleh. Itu memang dilarang. Alal masyhur, pendapat yang kuat dia kata dilarang. Itu tanda memang untuk buat air saja. Tetapi merujuk kepada yang disebut oleh Imam Nawawi ni, kita tak tahu bilik mandi dia tu kalau kita tak tengok syarah. Tak tengok syarah hadis. Syarah hadis ini kita akan lihat kepada orang yang paling dekat kepada Imam Nawawi, iaitu Ibnu Ilan ad-Dimashqi. Dalam kitab dia Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, dia kata yang dimaksudkan oleh Nawawi di situ, Al-Imam Nawawi di situ, iaitu di bilik mandi. Bilik mandi saja. Bilik mandi pula kita kena rujuk kepada zaman dia. Ni zaman 900 tahun. 900 hijrah ni. Jangan kita fikir bilik kita lah ni. Nanti tengok dulu kepada zaman dia. Hammam ni merujuk kepada bilik mandi air panas. Hammam tu sendiri panas. Bilik mandi. Mandi saja bilik mandi. Ni kalau kita tengok orang-orang sebelah Eropah, sebelah negara Arab sana, dia ada bilik mandi air panas ni. Dalam riwayat menyebutkan bilik mandi air panas ni, tak ada tandas dia, tak ada tandas. Bilik mandi air panas ni, mula-mula sekali, di dalam riwayat lah menyebutkan, dia itu Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, dia menggunakan ada jenis pembakar lah. Dia berasak, mandi wak macam mandi wak kita lah. Tak ada tanda apa. Itu yang dimaksudkan oleh Nawawi. Manakala bilik air kita yang ada sekarang ini, kalau sekiranya bilik air itu tidak ada tandas, memang bilik air betul lah. Sama dengan bilik tadi. Jadi sama dengan
al-hammam tadi. Dia panggil bilik air moden sila ni lah, hak tak ada tandas. Bilik mandi saja. Bilik mandi. Itu adalah sama seperti mana al-hammam yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab ini. Okey. Yang ketiga bilik air yang sambung dengan tandas. Sambung sekali dengan tandas. Dia bilik air ada hak campur dengan tandas. Cuma tidak tandas lalu, tidak buka pintu tandas lalu. Dia di ujung. Ataupun duduk pintu lain tak ada masalah lah. Duduk dalam bilik yang sama tapi ada tandas pula. Jadi tempat bilik mandi itu boleh berzikir. Cuma kata para ulama, walaupun boleh berzikir, tidaklah berzikir apa sejadah situ. Zikir-zikir yang selayak dengan tempat bilik air itulah. Selayak dengan bilik air ketika berwuduk ke, kita baca bismillah, maka kita berwuduk. Mungkin ada setengah-setengah orang baca doa wuduk. Walaupun doa-doa itu tidak warid daripada Nabi SAW, cuma diamalkan oleh para ulama. Contohnya Allahumma bayyit wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, contohnya. Ya Allah, ketika basuh muka. Dah. Maknanya zikir-zikir hak yang berkait atau doa yang berkait dengan hak wuduk itulah. Bukan kata kat duduk kat subhanallah, subhanallah. Itu kena cari tempat hak comel lah. Dah. Maknanya itu yang dikalahkan dengan para ulama yang kata yang membenar pun zikir-zikir yang ada berkaitan dengan wuduk. Contohnya tasmiyah. Tasmiyah ni baca bismillah sebelum berwuduk ke. Itu okeylah. Bukan kata duduk situ gak baca zikir seperti mana zikir kita ni lah. Jangan buat serupa, dia kata. Cuma secara kesimpulannya, walaupun dibenarkan di hammam, bilik air itu, dia adalah bacaan-bacaan atau zikir-zikir yang khusus kepada hak kita nak buat. Itu. Contohnya kalau bersing, okey boleh jawab bersing. Gitu. Zikir kan ada tasmiyatul atish kan. Itu hak dia panggil hak semasa, berlaku semasa. Alhamdulillah. Okey. Tapi nak zikir seperti mana zikir kita duduk masjid tu, itu tidak dibenarkan oleh para ulama. Wallahu a'lam lah. Setakat hak ambo dhabit daripada pembelajaran. Okey. Seterusnya kita sambung lagi. Faslun. Al-muradu minaz zikri hudurul qalbi. Maksud daripada kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini ialah kita hadir hati, dia panggil fokus kepada zikir tu. Jadi fayam bagi an yakuna huwa maqsuduz zakir fayahrisa ala tahsilih. Supaya kalau kita sebut mulut, supaya kita mari dalam hati. Itu sebenarnya. Apabila kita sebut di mulut, hasilnya kita mari dalam hati kita, ingat dalam hati. Itu sebenar. Huduril qalbi wa yatadabbar ma yuzkar. Dan kita ta'ammul, kita perhati apa kita sebut. Subhanallah, maha suci Allah. Allah Subhanahu wa taala ni maha suci. Kita sebut alhamdulillah, kita puji bagi Allah. Allah ini layak dipuji. Ada. Dia sentiasa layak dipuji. Bukan kerana dia beri kita, memang dia layak dipuji. Kita ingat lagu tu. Mana kita memahami apa maksud alhamdulillah. Kita maksud memahami apa maksud tasbih. Wa yata'aqqal maknahu, kita memahami maknanya. Fatadabbur fi zikri matlubun. Kita mentadabbur, memahami, kita perhati kepada zikir itu sangat dituntut. Sebagaimana kita dituntut dalam membaca. Kita baca gapo-gapo pun kita nak faham. Itu. Begitu juga kita zikir, kita kena faham. Kerana baca dengan zikir ni mempunyai makna yang sama. Kita baca, kita nak faham. Kita tak baca saya saja baca. Yang penting kita nak faham. Itulah. Walihaza, kerana itu kan al-mazhabus sahih al-mukhtar istihbab. Ada pandangan mazhab yang sahih. Mana pandangan yang sahih, yang betul, yang terpilih, istihbab. Menggalakkan kita supaya berzikir itu biar panjang bacaan. Madda, memanjangkan. Memanjangkan bacaan. Ada. Orang kita kadang-kadang gurah, orang zikir tahlil lah contohnya sajalah. Dia kata, panjang zikir terlaksa berkali malam ni. La ilaha illallah. La tu panjangnya dah. Ada panjang. Kalau cepat kalau dia kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gurah budak-budak lah. Bubur tu sekali. Cepat bunyi tu.
Bubur. Nak makan lepas ni. Nampak makan dulu dah. Gitu. Jadi istihbab, kata para ulama, pendapat dalam mazhab Syafi'i yang sahih, pandangan yang dipilih oleh Imam Nawawi, yang terpilih, istihbab madda, memanjangkan zikir pada qaulu la ilaha illallah, pada kata la ilaha illallah. Ni contoh ni. Contoh dia ni. Dia memanjangkan. Kenapa? Lima fihi minat tadabbur, kerana apabila panjang itu mudah lagi memudahkan kita untuk memahami apa yang kita sebut. Jadi panjang mana la tu? La dengan ilah tu. Mana ilah tu tak boleh panjang. La ke ilah tu. Dia panggil kalau kita dalam bab tajwid gak, kita kata mak jaiz dah. Selepas huruf mat ada hamzah dalam kalimah yang lain. Tetapi untuk zikir ini, lafzul jalalah atau kalimah tayyibah ni, la itu boleh dipanjangkan sehingga 5 alif disebut. Kalau kita baca syarah, dia kata 5 alif ataupun 10 harakat. 10 harakat, 10 gerakan jari lah. Jadi melebihi daripada bacaan kalau kita tajwid lah biasa. Untuk tu. Boleh baca gitu. Lebih baik. Lebih baik. Tapi ilah, itu tidak boleh, itu bacaan biasalah, tidak boleh dimaddan. Tidak boleh panjang seperti mana la tu. Kemudian ni banyak juga ni kalau dalam perbincangan berkenaan dengan kalimah tayyibah. Kata para ulama, kalimah tayyibah atau kalimah syahadah ini dia panggil apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata qala ba'dhum ba'dul kalimah tayyibah kufrun wa ba'daha imanun. Gitu. Kata sebahagian ulama, kalimah tayyibah ni sebahagian dia adalah kufur. Sebahagiannya adalah iman. Sebab tu budak-budak ngaji dalam balaghah. Tapi tak ada tajuk dia kata 5. Dulu dia kata 4, dia kata 5. So kata lama dulu dia ada. Dia panggil dalam bab takhsis. Takhsis maknanya mengkhususkan. Apabila kita sebut lafzul jalalah ni, la ilaha illallah, dia ada nafi dengan isbat dia panggil. Nafi la ilah. Itu kata para ulama, kalau kita berhenti sekat tu kufur tu. Dia panggil kalimah kufur. Tak ada Tuhan. Illallah, kecuali Allah, itu kalimah iman. Kata para ulama. Sebahagian dia, orang meneliti dia tengok belakang, segenap sudut. Dah. Kalau ngaji balaghah dia panggil ayat tu ayat taksis. Sebut tadi dalam bahagian al-qasr. Tak ingat. Tajuk al-qasru. Tajuk al-qasru dulu. Tak ada sukatan bahasa Arab, pelajar kata SPN dulu, al-qasru. Jadi kalau kita kata Allahu ilahun, okey dah. Kalau kira-kira, tapi dia tak jadi mengucap. Allahu ilahun. Ayat betul. Allah itu Tuhan. Tapi boleh jadi ada Tuhan-Tuhan yang lain. Boleh jadi ada Tuhan-Tuhan yang lain. Tapi kalau kita kata la ilaha illallah, itu kita menafikan Tuhan-Tuhan yang lain kecuali Allah. Sebab itulah tafsiran kepada la ilaha illallah tu panjang. Di kalangan ada panjang benar, ada. Kita ambil panjang sikit lah, panjang sikit. La ilaha illallah maksud dia la ma'buda bihaqqin mawjudun illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Begitu. Itu maknanya, katanya Imam Nawawi dalam kitab dia, kalau kita nak baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah tu boleh 3 harakat. 3 harakat boleh. Apa ni? 3 alif. Ni harakat. Begitu. Boleh. Lafzul jalalah. Jadi, kalau kita melihat begini, saya teringatlah kata-kata Ustaz Alim. Dia sebenarnya, kadang-kadang kita ni lebih baik sakit pada sihat. Ustaz Abdul Halim, bekas guru kita dulu, kalau dia sebut, sebab apa? Orang sakit ni, zikir dia panjang. La ilaha illallah. Dia panjang sakit. Serupa dengan orang dia kalau orang tak sakit.
La ilah. Gitu ya dah. Pakai gigi dengan gitu ya dah. La ilaha illallah gitu ya dah. Tapi orang sakit dia. Kalau suka juga dengan kata Ustaz Ali. Ustaz ingat gitu. Dia kata kalau orang sakit. Dia memang sentiasa ingat jadi. Dia bawa zikir dia jadi mad secara automatik. Orang sakit dia jadi mad. Jadi panggil secara automatik. Nak bangun ke akak subuh. Jadi panjang cara otomatik. Wallahu a'lam. Mungkin ada benarnya. Wa aqwalus salafi wa a'immatul khalaf fi hadhihi masyhurah. Dia kata banyak kata-kata atau pendapat-pendapat daripada salafus salih. Salafus salih ulama dulu-dulu di kalangan para sahabat dan tabi'in dan tabi'in. Begitu juga a'immatul khalaf. Ulama-ulama terkemudian pun menerima pandangan itu dengan masyhur lah. Masyhur. Mana tersebar. Maknanya baca panjang gitu. Yang bagi liman kana faslun dalam tajuk kecil lain sepatutnya bagi orang-orang yang ada wazifah, ada tugas. Tugas maknanya dia zikir semua. Bagi orang yang ada tugas, ada yang membiasakan zikir pada waktu malam ke, waktu siang ke, ataupun selepas semaya ke, akibat solah, atau halati minal ahwa, ataupun apa-apa saja keadaan. Dia berzikir semua. Dalam keadaan tengok cermin, dia berzikir. Pakai baju, dia berzikir. Fafatathu an yatadarakaha. Sekiranya dia ada halangan, tak dapat buat. Ataupun nyeri terlupa ke lagu mana ke. Dah. Wayati biha. Hak ni hak zikir hak dia sentiasa buat sok mudah lah. Wayati biha. Buatlah dia kata. Qadaan dalam bentuk qada. Iza tamakkana sekiranya dia ada kemampuan boleh buat. Wala dan janganlah dia tu mengabaikannya. Jadi malam tiba-tiba kita duk baca semua surah Al-Mulk contohnya. Tiba-tiba pergi jenera raik tak ada tu. Jadi kita boleh mengqadakannya. Dah. Buatkanlah, buatnya. Buat juga dia tu bila nanti ada hadis lepas ni. Fa innahu idza a'tadal mulazamah sekiranya dah biasa melazimi atas zikir-zikir itu sebenarnya la yu'arridu halit tafwid, tidak mudah untuk meluputkannya. Dah biasa semua baca. Apabila kita tasahal lah mana ambil mudah. Ambil mudah fi qada'iha. Apa ambil mudah tak payah qada lah. Ni bagi sunat belaka ni, jangan kata wajib ya. Apabila kita ambil mudah untuk qada dia, sahula alaiha, mudah juga kita akan melupakannya atau mensia-siakannya atau meninggalkannya pada waktu dia. Jadi apabila kita tengok nak qada aku tak baca malam, baca SQS sebelum tidur ataupun apa-apa sajalah. Zikir-zikir yang dia panggil wazifah, dia panggil mu'tad, yang yumaris, yang dia sentiasa baca sokmo. Benda sunat tapi dia baca sokmo. Dia baca sokmo. Jadi eloknya dia qada. Bila waqad sabata fi sahihi Muslim, dan sesungguhnya telah ada satu nas daripada sahih Muslim, riwayat daripada an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apabila riwayat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia tak banyak riwayat. Tapi kalau riwayat dia sangat-sangat orang panggil hebatlah. Jadi boleh beramal lah dengan hadis ini dibawa ni. Hadis sahih riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama ala hizbihi, sesiapa yang tertidur an hizbihi. An perkataan ni maknanya tak baca daripada hizbun. Hizbun. Nak sebut tadi hizbun. Hizbun ni benda yang sentiasa dibaca seperti mana Sayyidatina Aisyah yang kita sebut sebelum ni. Iaitu yang sentiasa dibaca, tapi perkataan an dalam hadis tu makna menunjukkan tak buat. An sebutir tu. Nama an hizbihi tu maksudnya dia tak buat. Au an syai'in, ataupun tak ada habis. Baca-baca nyanyi negara gaib. Nyanyi negara gaib dah. Faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatiz zuhri. Maka bacalah dia. Maknanya dalam keadaan qada lah. Mana disunat juga qada baina salatil fajri wa salatiz zuhri, antara solat fajar waktu pagi subuh dan solat zuhur. Maknanya masa tu panjang. Zuhur dengan subuh. Zuhur ni waktu
terluang terpanjang. Bacalah. Kutiba lahu, dia akan dicatat. Ini pentingnya. Kutiba lahu, dicatat ka'annama qara'ahu minal lail. Sebagaimana dia baca waktu malam. Serupa ya. Kalau dia tinggal, dia qada balik serupa malam. Walaupun dia baca waktu siang. Wallahu a'lam. Jadi perkara ini adalah berkaitan dengan zikir-zikir yang sangat digalakkan dalam kehidupan kita supaya kita ini menjadi dalam kalangan orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala az-zakirina waz-zakirat. Orang-orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala sama ada di kalangan kita lelaki ataupun di kalangan kita ni perempuan. Jadi Al-Imam Nawawi menggariskan beberapa perkara berkaitan dengan masa berzikirnya, keadaan berzikirnya, tempat berzikirnya dan kepentingan berzikir. Walaupun kita terlupa, walaupun kita terlepas daripada waktu dia, maka boleh kita mengqadakannya di waktu yang lain. Dengan mengqadakannya di waktu yang lain. Itu iaitu dicadangkan pada salatil fajri baina antara solat fajar dengan solat zuhur. Itu. Faslun. Kita masih lagi belum masuk bab zikir-zikir ni. Cuma hak ni nak rekahlah, ustaz nak sebut rekah sikit. Sebab apa? Ini adalah berkaitan dengan cara juga lagi. Kita nanti masuk dia dalam bab sebenarnya pada muka surat buku ustaz ni muka surat 22. Buku 22 barulah kita masuk bab bacaan-bacaan zikir. Jadi sekarang ini Imam Nawawi nak sebut satu lagi fasal. Kita bacalah, oleh kerana kita baca kitab turas, kita bacalah. Moga bukan nota dah. kita baca sikit dah. Faslun fi ahwali ta'arrud lizakir. Yustahabbu lahu qat'u zikr bisababiha summa ya'udu ilaihi ba'da zawaliha. Kadang-kadang kita baca zikir atau kita berzikir, ada sesuatu perkara yang mari dalam mufajat, mari secara emergency. Maka disunatkan atau dianjurkan kita menghentikan zikir itu. Menghentikan, jangan duk zikir lagi lah. Bisababiha summa ya'udu ilaihi, kemudian kembali semula kepada zikir setelah hilang perkara yang mengejut tu. Ba'da zawaliha, apabila tak ada dah perkara tu, okey, beres. Minha iza sullima alaihi raddas salam. Apabila diberi salam, kita duk zikir subhanallah subhanallah, bunyi orang bagi salam, assalamualaikum, maka kita hendaklah putuskan zikir kita itu. Summa ada ila zikri, kemudian kembali semulalah. Lepas jawab salam, kita kembali semula kepada zikir. Kecuali orang nak kecek. Ada pula di bawah ni orang nak tanya khabar ke. Waalaikumsalam nak tanya ni. Subhanallah, subhanallah. Putuskan dulu. Selesai masalah orang dulu. Lepas tu kembali ke zikir, silakanlah. Kecuali ghairul muazzin. Kita doa azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Orang pun bagi salam. Ketika itu jawab dalam hatilah. Jangan kita putuskan azan itu. Dah. Lama kita jawab tu. Waalaikumsalam dengan speaker masjid tu. Kok mana pula Datuk Bilal dah. dia Datuk Bilal ada cerita di mana tahu wallahualam, orang kata dibacok lagi tu. Tak kira lah, yang pentingnya. Kadang-kadang apabila kita azan, kita tak ada habis. Dia mari apa dia panggil. Ketika tu tak silapnya hayya 'alas salah ke hayya 'alal falah. Dah. Hayya 'alal falah, batuk. Berhenti batuk tu. Tak ada habis lagi falah baru. Tak ada. Nya sambung. Lepas batuknya ke sambung. Jadi pelik dah. Begitulah dia. Jadi bagi salam, orang bagi salam ni, maka kita ketika mana muazzin tak boleh. Tapi bila nak jawabnya? Kata Ibnu Ilan dalam syarah dia kata lahu ta'khirur rad, bolehlah jawab selepas daripada azan. Begitu juga apabila ada orang bersing. Jangan kita kata yarhamukallah di tengah-tengah azan. Ni ada benda lah di pengecualian. Tapi kalau kita berzikir biasa, iaitu zikir biasalah. Okey. Maka orang salam kita kena jawab salam itu.
Apabila bersin indahu atisun, ada orang bersin syammathu, maka hendaklah tasmit. Tasmit ni maknanya doa lah kepada orang bersin. Dia kata alhamdulillah, yarhamukallah. Kemudian ya'udu ila zikr, dia berzikir mula. Apabila sami al-khatib, ni kena berhenti secara tegas. Apabila sami al-khatib, mendengar khatib, makna baca khutbah lah. Khatib baca khutbah, maka kena berhenti daripada berzikir tadi seperti mana disebut sebelum ni. Apabila dengar muazzin ajabahu, jawablah fi kalimatil azan wal iqamah summa ada ila zikri. Wa kadzalika idza ra'a munkaran, apabila dia zikir ada perkara-perkara yang kena tegur, maka dia kena tegur. Kena tegur atau hilangkan, maknanya tegurlah. Budak-budak kalau lagu mana nyegur gabalah kalau tegur, patut samalah azan. Sebabnya gocoh leh berdarah leceh apa pula. Jadi hilangkan dia dulu, tegur dulu, berhenti dulu, kemudian sambung kalau nak sambung. Ataupun nak suruh kebaikan, samalah tu. Nak suruh buat baik ke arsyada ilahi. Dia boleh tunjukkan, dia boleh royak, kemudian sambung zikir. Ataupun mursasyidan, orang minta nak tanya gapo-gapo, ni tanya jalan ke mana rumah orang tu, rumah orang ni ke, dia berhenti dulu. Semua ada ila zikr. Jadi banyak perkara lah kalau kita nak sebut di sini. Maknanya secara umum tu hak ujung sekali. Ada selagi. Kalau ngatuk berhentilah dulu. Wa ma asbaha zalik tu mana-mana ada kepentingan. Seumpamanya dia nak sebut sesuatu boleh tahbilan lah dia. Jadi kita rasa ni penting tak menyelesaikan masalah orang apa penting, zikir kita pun penting. Jadi selesai dulu hak mana ketika tu. Kalau kita nak tunggu habis zikir kita kan, lelah dia menunggu. Jadi selesaikan masalah dia dahulu. Nabi pernah tidak solat ba'diyah. Selepas semaya zuhur tak silapnya, tak solat ba'diyah kerana apa? Kerana ada urusan tetamu. Maka tinggallah solat itu. Bukan solat wajib ni. Tinggal, maka dia ada urusan. Dia selesaikan urusan orang itu dulu. Okey, begitu. Itu maksudnya. Ketahuilah olehmu al-azkar al-masyru'ah. Al-masyru'ah fi salah wa ghairiha wajibatun kanat mustahabbah la yuhsabu syai'un minha wa la yu'tadu bihi hatta yatalaffuz. Zikir-zikir atau bacaan-bacaan yang terdapat dalam solat ada bacaan yang wajib. Ini peringatan kepada kita lah. Kanat mustahabbah, ada wajib, ada juga yang yang disunatkan. Bacaan-bacaan dalam semaya ada wajib, ada sunat. La yuhsabu, ini penting. Tidak dikira syai'un, maknanya tidak kalau dalam bab fiqh dia kata tak sah lah. Tak sah. Kalau tak bunyi. Kalau tak bunyi, hak ni dia masukkan juga berkait dalam solat, bacaan-bacaan dalam solat. La yuhsabu syai'un minha wa la yu'taddu bihi, tidak dikira. Hatta yatalaffazu, sehingga dia berlafaz. Kalau takbir mesti bunyi takbir. Takbiratul ihram itu dia bunyi. Bihaisu yusma'u nafsuhu, sekira-kira didengar oleh diri dia sendiri. Inilah yang terbaiknya, dengar oleh diri sendiri. Iaitu dia panggil haddus sir wa aqallul jahr. Yang paling orang kata perlahan-perlahan lagu mana? Perlahan bunyi ke telinga kita. Kuat lagu mana? Kuat bunyi ke telinga kita. Jangan bunyi kat orang lain. Jangan bunyi kat orang lain. Maknanya gitu. Kalau bunyi derah nak kat orang lain, mengganggu kat orang lain, itu masalah lain. Itu bicara bab fiqh lah. Bicara bab fiqh. Jadi yang disarankan, yang disebut kata talaffuz, berlafaz ni maknanya yusma' nafsuhu. Terdengar kepada telinga dia sendiri. Terdengar kepada telinga dia sendiri. Iza kana sahih al-asam. Sekiranya dia tu pendengaran dia okey. La arid lahu. Maknanya boleh dengar. Jadi kita baca jangan gerak mulut saja. Tetapi berbunyi. Bunyinya di telinga kita. Haddus sir wa aqallul jahr. Itu disebut oleh syarih. Pensyarah kitab dia kata. Dengar-dengar tu adalah di telinga kita sendiri yang merupakan had dipanggil sir. Sir maknanya senyap ataupun perlahan. Dan dia juga dengar di telinga kita tu yang paling sedikit atau paling kecil lah. Kuat. Orang panggil kuat kan. Dengar di telinga kita. Gitu. Bukan kata dengar di telinga orang lain. Begitu. Jadi, faslum. Ni kata nak ringkas sikit ni. Ini disebut bahawa banyak. Ni kita tak bacalah teks dia. Disebut bahawa banyak
orang-orang yang ulama-ulama yang membuat mengarang. Sannafa maknanya mengarang kitab-kitab berkaitan dengan amalul yaum wal lailah. Zikir-zikir amalan harian. Dah, bacaan amalan harian. Doa-doa harian dan malam lah semua sekali lah. Banyak di kalangan a'immah, imam-imam dalam kitab sendiri. Jadi yang terbaik yang dikatakan yang disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, iaitu satu karangan daripada Abi Abdurrahman An-Nasa'i. Ni sebab apa? Imam Nawawi ni banyak memetik daripada buku ni lah. Buku Abi Abdurrahman An-Nasa'i. Itu. Begitu li sahibil iman Abi Bakar Ibnu Sunni. Ni pun sama juga. Banyak dalam kitab-kitab zikir Imam Nawawi ni kita baca ni dipetik daripada Abi Abdurrahman An-Nasa'i dengan Ahmad bin Muhammad bin Ishaq As-Sunni. Ataupun dipanggil juga panggilan dia Ibnu Sunni. Ibnu Sunni. Inilah yang dipetik oleh Imam Nawawi. Tapi paling banyaknya yang ada dalam kitab dia ni, kitab Azkar Nawawi ni diambil daripada Ibnu Sunni. Ibnu As-Sunni. Dan kemudian Imam Nawawi memetik orang panggil sanad yang diambil. Ni cara orang zaman dulu. Cara ulama-ulama dia mengambil sanad daripada guru dia tulis belakang sanad orang ni daripada orang ni daripada orang ni daripada orang ni sampailah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanad belajar ni panggil. Sanad belajar. Sanad belajar. Kalau sanad hadis sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz tidak nak terai panjang lebar berkaitan dengan sanad inilah. Jadi insya-Allah kita sambung dalam pertemuan yang akan datang berkaitan dengan babun mukhtasarun fi ahrufin. Seperti sekarang ni lah. Iaitu bab ringkas mengenai fi ahrufin, beberapa cebisan, beberapa sudut berkaitan dengan kelebihan zikir yang tidak ghairu muqayyad, yang tidak dikaitkan dengan waktu. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa zakkirna minhu ma nasina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin.